Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Puteri Arifah binti Mat Said. Nombor mesyuk saya 2021847008. Nama saya Puteri Kristina Balkis binti Nazri. Nombor pelajar 2021492294. Nama saya Nurul Ain binti Ashki. Nombor pelajar 2021861842. Nurin Edina binti Abdul Rashid. Nombor kad matriks 2021813014. Nama saya Nurul Khalila binti Muhammad Zizhak. Nombor pelajar matrik saya 2021478558. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kelas BA03 kumpulan 5 akan membentangkan tajuk dualisma. Objektif yang diperolehi dalam melaksanakan kajian ini adalah menganalisis konsep ideologi dualisma, tokoh-tokoh pemikiran, faktor kemunculan dan kesan dan pengaruh yang berkaitan unsur dualisma. Seterusnya, mengenal pasti isu-isu dualisma dalam pendidikan serta kaedah penyelesaian yang terbaik bagi mengatasi isu yang timbul berkaitan dualisma dalam pendidikan khususnya di Malaysia. Dualism. Perkataan dualism adalah gabungan dari dua perkataan dalam bahasa Latin iaitu dualis atau dual dan ismus atau ism atau isme. Istilah dual memberi kata dua, sedangkan ismus berfungsi membentuk kata nama bagi satu kata kerja. Oleh itu, dualism ialah keadaan yang menjadi dua dan ia adalah satu sistem atau teori yang berdasarkan pada dua prinsip yang menyatakan bahawa ada dua hal berlawanan. Perkataan dualism juga didefinisikan sebagai faham yang berasaskan dua prinsip yang saling bertentangan seperti antara kebaikan dan kejahatan dan antara yang terang dan gelap. Perkataan dualism juga merujuk pada suatu keadaan apabila wujud dua sifat yang ketara dan saling bertentangan pada diri seseorang. Dualism juga adalah suatu konsep yang berhubungan dengan kewujudan dua elemen yang berbeza pada suatu benda atau perkara. Asal-usul idea ini merupakan doktrin falsafah dan metafizik yang lahir dari alam fikiran ahli falsafah barat. Faham dualism dan sekularisme telah menjadi doktrin falsafah barat yang menjadikan pemisahan dalam tradisi ilmu dan agama. Agama difahami sekadar hanya berkaitan dengan urusan peribadi dan peribadatan, sehingga sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan menjadi terhad. Selain itu, menurut Abdul Halim Ramli, pensyarah UiTM Segamat berkata, dualisme dalam pendidikan ditakrifkan sebagai wujudnya dua sistem pendidikan yang berbeza iaitu sistem pendidikan tradisional dan juga pendidikan moden. Sistem pendidikan tradisional Islam lebih memfokuskan perhatiannya terhadap ilmu-ilmu keagamaan dengan mengabaikan ilmu-ilmu moden. Manakala, sistem pendidikan moden pula hanya menumpukan sepenuh perhatian kepada ilmu-ilmu moden sahaja dengan mengabaikan ilmu-ilmu keagamaan. Jadi, pemikiran dualisme ni sangat berkait rapat dengan sekularisme, di mana sekularisme membawa maksud satu fahaman yang memisahkan antara agama dan kehidupan. René Descartes lahir 31 Mac 1966 di Lahey, Turin. Beliau meninggal dunia pada 11 Februari 1650. Beliau juga seorang ahli matematik, saintis dan ahli falsafah Perancis. Beliau secara umumnya dianggap sebagai pengasas falsafah moden kerana dia adalah salah seorang pertama menyatakan Aristotelianism scholastic. Merumuskan versi moden pertama dualism minda jasad yang daripadanya berpunca dari masalah minda badan dan kerana dia mempromosikan pembangunan sains baru yang berasaskan pemerhatian dan eksperimen. Dengan menggunakan sistem asal keraguan metodologi, dia menolak pengetahuan yang jelas yang diperoleh daripada autoriti, deria dan akal dan mendirikan asas epistemik baru berdasarkan gerak hati bahawa apabila dia berfikir, dia wujud. Dia mengembangkan dualism metafizik yang membezakan secara radikal antara minda, intipatinya adalah pemikiran, dan jir yang intipatinya adalah lanjutan dalam 3 dimensi.
Metafizik Descartes adalah rasionalis berdasarkan postulasi ideas menjadi minda, jirim dan Tuhan. Tetapi fizik dan fisiologinya berdasarkan pengalaman diri adalah mekanistik dan empiris. Walaupun tempat kelahiran Descartes dilahir Perancis, beliau berada di Turin. Ini kerana hubungan keluarganya terletak di selatan di seberang sungai Creuse di Poitou, di mana bapanya Joachim memiliki ladang dan rumah di Châtellord dan Poitiers. Kerana Joachim adalah seorang ahli majlis di Parliament of Brittany di Rennes, Descartes menguasai pangkat bangsawan yang sederhana. Ibu Descartes meninggal dunia ketika dia berumur 1 tahun. Bapanya kemudian berkahwin semula di Rennes, meninggalkannya di Lahey untuk dibesarkan oleh nenek sebelah ibunya dan kemudian oleh bapa saudaranya di Châtellord. Walaupun keluarga Descartes adalah Roman Katolik, wilayah Poitou dikawal oleh Protestan, Huguenots dan Châtellord, kubu kuat Protestan, adalah tapak rundingan mengenai Edict of Nantes pada 1998 yang memberikan Protestan kebebasan beribadat di Perancis berikutan sekejap-sekejap. Disebabkan perang agama antara pasukan Protestan dan Katolik di Perancis, Descartes kembali ke Poitou dengan kerap sehingga 1628. Pada tahun 1606, Descartes dihantar ke Collège Jesuit de la Flèche yang ditubuhkan pada 1604 oleh Henry yang keempat yang memerintah pada 1589 hingga 1610. Di La Flèche, 1,200 lelaki muda dilatih untuk kerjaya dalam bidang kejuruteraan tentera, badan kehakiman dan pentadbiran kerajaan sebagai tambahan kepada kajian klasik, sains, matematik dan metafizik. Pada tahun 1610, Descartes mengambil bahagian dalam upacara yang mengagumkan di mana hati Henry yang keempat yang pembunuhannya pada tahun itu telah memusnahkan harapan toleransi beragama di Perancis dan Jerman, diletakkan di Katedral di La Flèche. Pada tahun 1614, Descartes pergi ke Poitiers di mana beliau mengambil ijazah undang-undang pada tahun 1616. Pada masa ini, Huguenot Poitiers berada dalam pemberontakan maya terhadap Raja Louis ke-13 yang memerintah pada tahun 1610 hingga ke 1643. Bapa Descartes mungkin mengharapkan dia memasuki parlimen, tetapi umur minimum untuk membuat demikian ialah 27 dan Descartes hanya 20 tahun pada masa itu. Pada tahun 1618, dia pergi ke Breda di Belanda di mana dia menghabiskan 15 bulan sebagai belajar tidak formal matematik dan seni bina tentera di tentera masa aman Stadtholder Protestan Putra Maurice yang memerintah pada 1585 hingga 1625. Di Breda, Descartes digalakkan dalam kajian sains dan matematiknya oleh ahli fizik Isaac Beckmann yang untuknya dia menulis Compendium of Music, karya pertamanya yang masih hidup. René Descartes menghabiskan tempoh 1619 hingga 1628 mengembara di utara dan selatan Eropah di mana seperti yang dia jelaskan kemudian, dia mempelajari buku dunia. Semasa di Bohemia pada tahun 1619, beliau mencipta geometri analitik, kaedah penyelesaian masalah geometri secara algebra dan masalah algebra secara geometri. Beliau juga mencipta kaedah penaklukan deduktif universal berdasarkan matematik yang boleh digunakan untuk semua sains. Matlamat umum René Descartes adalah untuk membantu manusia menguasai dan memiliki alam semula jadi. Dia memberikan pemahaman tentang batang pokok pengetahuan dalam dunia, doktrin, meteorologi dan geometri, dan dia menumbuhkan akal metafiziknya dalam meditasi. Dia kemudian menghabiskan sisa hidupnya bekerja pada cabang mekanik, perubatan dan moral. Mekanik adalah asas fisiologi dan perubatannya yang seterusnya menjadi asas psikologi moralnya. Descartes percaya bahawa semua badan material termasuk badan manusia adalah mesin yang beroperasi dengan prinsip mekanikal. Dalam kajian fisiologinya, dia membedah badan haiwan untuk menunjukkan bagaimana bahagian mereka bergerak. Beliau berujar bahawa kerana haiwan tidak mempunyai jiwa, mereka tidak berfikir atau merasa. Oleh itu, vivisection yang diamalkan Descartes adalah dibenarkan. Dia juga menggambarkan peredaran darah tetapi membuat kesimpulan yang salah bahawa haba dalam jantung
mengembang darah menyebabkan pengusiran dalam urat. Descartes Wilhelmi et un traité de la formation de fœtus, iaitu manusia dari salah tentang pembentukan janin, yang diterbitkan pada tahun 1664. Moral Rene Descartes adalah anti-Genesis dan anti-Calvinist kerana dia berpendapat bahawa rahmat yang diperlukan untuk keselamatan boleh diperoleh dan bahawa manusia adalah berbudi dan mampu mencapai keselamatan apabila mereka melakukan yang terbaik untuk mencari dan bertindak berdasarkan kebenaran. Keyakinan beliau tentang keupayaan akal dan kehendak manusia untuk mencari kebenaran dan mencapai keselamatan sangat bertentangan dengan pesimisme ahli apologi dan ahli matematik Genesis Blaise Pascal yang percaya bahawa keselamatan datang hanya sebagai anugerah rahmat Tuhan. Descartes betul-betul dituduh memegang pandangan Jacobus Arminius, seorang ahli teologi Belanda anti-Calvinis, bahawa keselamatan bergantung pada kehendak bebas dan perbuatan baik dan bukannya pada rahmat. Descartes juga berpendapat bahawa melainkan orang percaya kepada Tuhan dan keabadian, mereka tidak akan melihat alasan untuk bermoral. Kehendak bebas menurut Descartes adalah tanda Tuhan dalam sifat manusia dan manusia boleh dipuji atau dipersalahkan mengikut penggunaannya. Orang itu baik, dia percaya hanya setakat mereka bertindak bebas untuk kebaikan orang lain. Kemurahan hati setia adalah kebajikan yang paling tinggi. Descartes adalah Epicurean dalam penegasannya bahawa nafsu manusia adalah baik dalam diri mereka sendiri, dan dia seorang yang optimistik moral yang melampau dalam kepercayaannya bahawa pemahaman tentang kebaikan secara automatik diikuti oleh keinginan untuk melakukan kebaikan. Lebih-lebih lagi kerana nafsu adalah kemahuan menurut Descartes. Untuk menginginkan sesuatu adalah sama seperti menghendakinya. Descartes juga tabah bagaimanapun dalam nasihatnya bahawa daripada mengubah dunia, manusia harus mengawal nafsu mereka. Pada tahun-tahun terakhir Rene Descartes, beliau berkata bahawa dia pernah berharap untuk belajar memanjangkan hayat hingga 1 abad atau lebih. Tetapi dia kemudian melihat bahawa untuk mencapai maklumat itu, kerja banyak generasi akan diperlukan. Dia sendiri tidak belajar untuk mencegah demam. Justru katanya, daripada terus mengharapkan umur yang panjang, dia telah menemui jalan yang lebih mudah, iaitu mencintai hidup dan tidak takut mati. Adalah mudah dakwanya bagi seorang ahli falsafah sejati untuk mati dengan tenang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor kemunculan dualisme. Mengikut George Makdisi, iaitu Professor of Oriental Studies dalam sejarah tradisi pemikiran dan disiplin pendidikan umat Islam, gejala atau pemikiran dualisme telah wujud sejak dari awal kebangkitan Islam lagi, iaitu wujudnya dua bangsa yang berbeza pemikiran dalam memahami tentang agama. Satu bangsa dikenali sebagai rasionalis, iaitu mereka yang menggunakan akal fikiran, manakala satu lagi bangsa adalah golongan tradisionalis yang berpegang teguh dengan wahyu semata. Perbezaan ini berpunca dari segi kefahaman seseorang itu dan tafsiran yang berbeza mengenai ayat Al-Quran dan hadis, dan juga pengaruh situasi sosial politik semasa dan masuknya pengaruh kebudayaan serta pemikiran asing. Situasi ini di mana telah melahirkan pelbagai mazhab ataupun aliran pemikiran dalam Islam. Seterusnya, kemunculan tasawuf yang menyeleweng dari ajaran Islam yang sebenar memberi punca besar dalam kemunduran dan kejatuhan umat Islam yang telah mengalami kebekuan ilmu, pengetahuan dan pemikiran pada masa itu. Pemikiran tasawuf ni pada awalnya bersifat realistik, bertujuan untuk memelihara akhlak serta membanteras kemungkaran, di mana di samping mencari kedamaian jiwa dan fikiran. Prinsip pemikiran Descartes mempunyai 5 peringkat, iaitu yang pertama, perkara atau benda yang tidak wujud. Kedua, gerak, jumlah dan volume, dengan kata lain, ilmu matematik. Ketiga, saya sedang ragu, ada. Keempat, saya ragu kerana saya berfikir. Yang terakhir, jadi saya berfikir, jadi saya ada. Pada peringkat pertama, Descartes mencuba meragukan semua perkara yang dapat dialami oleh dirinya, iaitu objek-objek yang tidak mungkin diragukan. Beliau berjaya meragukan semua perkara yang dapat dialami oleh dirinya dan menyatakan bahawa di dalam 4 keadaan
iaitu mimpi, halusinasi, ilusi dan pengalaman dengan alam gaib. Juga di dalam keadaan berjaga, ada sesuatu yang selalu muncul. Dengan kata lain, ada sesuatu yang selalu muncul baik ketika Descartes dalam keadaan berjaga ataupun dalam keempat-empat keadaan yang dinyatakan tadi. Pada peringkat kedua, Descartes berpendapat bahawa sesuatu iaitu gerak, jumlah dan volume itu adalah lebih wujud daripada perkara-perkara yang dialami dirinya dalam jaga ataupun dalam mimpi, halusinasi, ilusi dan pengalaman dengan alam gaib. Descartes meyakinkan ketiga-tiga sesuatu itu adalah wujud. Pada mulanya, beliau berpendapat sesuatu ialah ilmu matematik. Tetapi Descartes mendapati matematik juga bersilap. Descartes sering salah dalam mengira jumlah, salah dalam mengukur dan salah dalam menentukan gerak. Pada peringkat ketiga, Descartes masih merasakan ada suatu perkara yang tidak dapat beliau ragukan. Beliau sedang mengalami keraguan dan beliau tidak mampu untuk meragukan keadaannya yang sedang ragu itu. Descartes menyatakan beliau boleh meragukan kewujudan badannya atau meragukan seperti badannya wujud dalam mimpi. Pada peringkat keempat, oleh sebab Descartes tidak mampu meragukan dirinya yang sedang ragu itu, beliau berpendapat ketidakupayaannya untuk meragukan dirinya yang sedang berfikir adalah disebabkan oleh aku berfikir. Jika aku berfikir itu ada, ia bererti aku ini ada. Sebab yang berfikir itu adalah diri aku. Pada peringkat kelima, Descartes membuat kesimpulan cogito ergo sum yang bermaksud aku berfikir, jadi aku ada. Dengan itu lengkap 5 tahap dalam metod cogito Descartes yang bermula dengan keraguan yang kemudiannya bergerak menuju kepastian. Kaedah penyelesaian dualisme. Budaya dualisme adalah sesuatu yang tidak boleh dipandang remeh, terutamanya dari segi aspek pendidikan. Walaupun terkandung kesan positif, akan tetapi ianya dapat memberikan lebih banyak kesan dan pengaruh negatif terhadap masyarakat. Oleh yang demikian, tindakan drastik harus dilakukan bagi mengatasi masalah ini bagi menjamin kesejahteraan, terutama dalam aspek pendidikan. Sistem pendidikan yang sedia ada juga harus dinaik taraf dan pembentukan semula harus dilakukan dengan mengikut integrasi Islam. Dipetik dari coretan akhbar berita harian sekitar tahun 1977, terdapat sebuah majlis persidangan pendidikan Islam yang dijalankan di Mekah yang turut membincangkan soal budaya dualisme dalam pendidikan. Hasil dari persidangan tersebut adalah dengan menyarankan supaya sistem pendidikan kembali ke landasan yang betul, iaitu ke arah mentauhidkan Allah SWT. Dualisme dalam pendidikan dianggap sebagai unsur yang tidak ideal terhadap penghasilan tasawuf Islam. Antara kaedah penyelesaian dualisme adalah pendidikan bersepadu. Langkah kanan bagi pihak kerajaan dalam membanteras dualisme dalam konteks pendidikan adalah dengan menerapkan sistem pendidikan bersepadu. Hal ini kerana timbulnya permasalahan dualisme dalam pendidikan yang mencipta jurang antara bidang-bidang ilmu seperti ilmu agama dengan ilmu duniawi seperti sains dan matematik. Jurang ini telah mempengaruhi pemikiran segelintir masyarakat yang beranggapan bahawa akademik adalah segalanya dan secara tidak langsung menyebabkan ilmu agama dibelakangkan dan tidak dipandang serius. Perkara ini juga dapat memberikan kesan terhadap kehidupan sehari-hari di mana penerapan rohani dalam diri individu semakin pudar. Tuntasnya, sistem pendidikan bersepadu ini harus diwujudkan bagi memastikan ilmu agama dan ilmu duniawi dapat diselarikan secara seimbang dalam diri individu serta dapat menerapkan akhlak dan nilai-nilai murni untuk memastikan kemaslahatan ummah terjamin. Kaedah penyelesaian dualisme yang kedua adalah Islamisasi ilmu. Konsep Islamisasi ilmu dalam pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk dilaksanakan bagi memastikan pembentukan pendidikan yang lebih sihat dan harmoni. Islamisasi ilmu adalah aspek yang berkait rapat dengan pembentukan sistem bersepadu di mana setiap mata pelajaran yang dipelajari di setiap institusi pendidikan
harus dirombak semula bagi memastikan ianya berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang dituntut dalam Islam. Terdapat beberapa kaedah untuk memastikan konsep ini dapat diterapkan dalam pendidikan. Antaranya ialah dengan memastikan buku teks dan bahan rujukan tambahan bagi setiap mata pelajaran adalah sesuai dengan konsep ini. Perkara ini bertujuan mencapai prinsip dan pengajaran Islam dalam setiap individu serta menepis anasir barat dan fahaman sekular yang sudah terang lagi bersuluh bertentangan dengan Islam. Di Malaysia, pada tahun 1983 telah tertubuhnya sebuah institusi yang dikenali sebagai Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Institusi ini telah dinobatkan sebagai asas dan penyeraju bagi melakukan integrasi Islam serta melaksanakan konsep Islamisasi ilmu dalam pendidikan. Perkara ini telah memberikan impak positif terhadap negara dan masyarakat. Minat dalam kalangan masyarakat Islam yang ingin mempelajari ilmu Islam dengan lebih mendalam telah meningkat dengan drastik. Corak peningkatan ini sekaligus menaikkan dan menambah lebih banyak bilangan institusi Islam di samping terdapat juga mata pelajaran yang fokus terhadap aspek kerohanian. Juga tidak ketinggalan dari segi aspek akademik seperti sains, matematik dan lain-lain. Kaedah penyelesaian dualisme yang seterusnya adalah biah solehah. Sebagai seorang umat Islam yang hidup berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah, sumber pendidikan bukanlah hanya bermula dari institusi pendidikan. Sebaliknya, pendidikan bermula dari rumah atau lebih dikenali sebagai pendidikan tidak formal. Pihak yang bertanggungjawab seperti ibu bapa seharusnya memainkan peranan yang amat penting kerana kepribadian seseorang bermula sejak lahir lagi. Permasalahan yang timbul adalah di mana terdapat segelintir pihak yang gemar menerapkan budaya barat yang dianggap moden, walhal perkara tersebut secara tidak langsung telah membelakangkan teras Islam sekaligus memudahkan fahaman Islam dalam diri individu. Sebagai contoh, ibu bapa generasi kini lebih gemar memperkenalkan platform media sosial yang tidak sesuai dan tidak selari dengan agama Islam. Selain itu, budaya barat yang tidak sihat lebih banyak diterapkan oleh kerana perkara tersebut dianggap moden dan bukannya budaya Islam yang dianggap kolot. Perkara ini adalah suatu yang membimbangkan dan harus ditegar dengan lebih radikal. Bagi mewujudkan suasana biah solehah, perubahan harus dilakukan dengan lebih terperinci iaitu bermula dari institusi keluarga. Nasihat dan tauladan yang baik harus diberikan oleh ibu bapa serta menerapkan ilmu agama dalam diri anak-anak sejak dari kecil lagi, seperti mengajar mengaji Al-Quran serta menerapkan nilai-nilai murni dalam diri. Walhasil, kemudian pendidikan tidak formal akan lebih terjamin serta amalan biah solehah dapat dilaksanakan sekaligus mencegah kemungkaran oleh kerana anak-anak sudah terlatih dengan ajaran yang betul. Setelah melakukan penelitian dengan lebih lanjut, ternyata konsep Islamisasi ilmu Islam adalah salah satu kaedah yang efektif bagi mengatasi masalah dualisme dalam pendidikan. Okey, sekarang kita masuk kepada kesan ataupun pengaruh falsafah René Descartes ini. Melalui kaedah berfikir yang dikemukakannya, Descartes telah menemui asas bagi falsafahnya sendiri iaitu cogito ergo sum, yang bermaksud aku berfikir jadi aku ada. Asas falsafah Descartes ni dia bukanlah diambil dari mana-mana ahli falsafah yang lain ataupun daripada mana-mana falsafah zaman pertengahan ataupun dan juga bukan daripada mana-mana ajaran agama yang lain. Menurut Descartes, pemikiran itulah yang sesuai dijadikan asas bagi falsafah cogito ergo sum kerana falsafah itulah yang benar-benar ada dan tidak diragukan kewujudannya. Falsafah cogito ergo sum ini dia secara amat jelas telah menyimpang dari pemikiran tradisi falsafah pada zaman ketika itu. Descartes ini dia jarang sekali mengambil quote ataupun kata-kata daripada mana-mana falsafah orang lain untuk
dimasukkan ke dalam karyanya seperti yang selalu dilakukan oleh penulis-penulis lain pada ketika itu. Sebaliknya, beliau ni dia menunjukkan imej pemikir yang tersendiri di mana dia berusaha untuk mencari jalan kebenaran. Dan sebagai itulah Descartes ni dia selalu ataupun berulang kali menulis dengan gaya bahasa yang merujuk kepada dirinya sendiri. Sebagai contoh, dalam karya penulisannya beliau akan menyatakan bagi saya ianya seperti ataupun saya berasa yakin ataupun saya mendapati bahawa. Pada hakikatnya, idea beliau ini diasaskan daripada konsep dualisme akal jasad, iaitu dalam bahasa Inggeris kita disebut mind-body dualism. Konsep dualisme Descartes ini dia sememangnya mempunyai hubungan dengan kaedah keraguan beliau. Hal ini kerana beliau percaya bahawa seseorang dapat mengenal pasti tentang dirinya melalui akal walaupun tidak mengetahui tentang kewujudan jasadnya. Tujuan kaedah keraguan ini dilakukan bukan untuk mempertahankan keraguannya, tetapi sebaliknya kaedah tersebut bergerak dari keraguan beliau sebentar tadi. Keraguan tadi menuju kepada kepastian. Keraguan Descartes ini bertujuan untuk menjelaskan perbezaan antara perkara ataupun benda yang dapat diragukan daripada perkara atau benda yang tidak dapat diragukan. Beliau sini tidak pernah meragukan bahawa beliau mampu mendapatkan keyakinan yang berada di sebalik keraguan itu dan menggunakannya untuk membuktikan satu kepastian di sebalik satu perkara. Keyakinan beliau ini begitu amat jelas dan sangat pasti. Dan dia akan menghasilkan keyakinan yang sangat sempurna. Ahli falsafah lain iaitu Baruch Spinoza, dia merujuk pada idea ini dan menamakannya sebagai adequate ideas. Manakala ahli falsafah Gottfried Leibniz, dia merujuk kepada idea ini dan menamakannya sebagai truth of reason. Isu yang pertama adalah tentang titik pertemuan antara kurikulum pendidikan kebangsaan dan agama. Pada awal tahun 70-an, keprihatinan Kementerian Pendidikan terhadap sistem pendidikan agama dan kelemahannya telah pun bermula. Pada tahun 1977, telah terbentuklah hasilnya iaitu sistem pendidikan sekolah menengah kebangsaan agama, iaitu dikenali sebagai SMKA. SMKA tersebut bertujuan untuk melahirkan golongan profesional Islam dalam pelbagai bidang utama, contohnya seperti bidang perubatan, teknologi, kejuruteraan dan sains. Selain itu, tujuannya juga untuk melahirkan golongan ulama yang ingin mempelajari ilmu syariah. SMKA pada masa kini telah mencapai matlamatnya dengan telah mencapai lebih kurang 10% pelajarannya yang mendalami ilmu syariah. Hal ini telah membawa maksud bahawa sistem pendidikan kebangsaan kita masih memerlukan dan bergantung kepada golongan lepasan SMKA untuk keperluan guru agama sepenuhnya. Terdapat dari satu sudut sekolah agama rakyat pula, memang terdapat pelbagai sukatan pelajaran yang digunakan sehingga tertubuhnya lepai untuk menyeragamkannya. Setelah diteliti isi kurikulum lepai yang pernah dirangka suatu ketika dahulu, telah didapati terdapat banyak persamaannya dengan kurikulum jurusan pengajian Islam di SMKA. Perbezaannya cuma kurikulum lepai lebih jitu dari segi penguasaan bahasa Arab dan pendidikan Islam. Lepai juga ingin membuat perubahan agar skop pendidikan sekolah agama yang diperluaskan supaya dapat merangkumi ilmu akli. Walaupun lepai pernah menyatakan matlamatnya untuk melahirkan lebih ramai cendekiawan Islam dalam pelbagai bidang, tetapi kita dapati kurikulumnya masih cenderung untuk melahirkan ulama dan pendakwah sahaja.
Jika hal ni terus berterusan, LEPAI akan mengukuhkan dualisme pendidikan di negara ni dan juga akan mengecilkan pengertian pendidikan Islam kepada ilmu syariah semata. Ilmu akli yang diajar hanya untuk asas pengetahuan sains dalam kehidupan sahaja, tetapi bukan untuk memenuhi tuntutan melahirkan ulama dalam bidang ilmu fardu kifayah. Terdapat masalah yang dihadapi LEPAI dari segi pelaksanaannya. Hal ini kerana LEPAI tidak mempunyai sebarang kuasa undang-undang untuk memastikan semua sekolah rakyat mengikuti kurikulumnya. Hal ini kerana masih terdapat beberapa sekolah rakyat yang tidak sehaluan dengan LEPAI dan juga Kementerian Pendidikan. Kerana mereka merasakan bahawa kurikulumnya tidak kukuh untuk membolehkan para pelajarnya melanjutkan pelajaran ke universiti di Timur Tengah. Fungsi utama sekolah agama selain daripada memberi pendidikan berdasarkan falsafah pendidikan Islam ialah mendirikan infrastruktur untuk melahirkan ulama dan cendekiawan agama di peringkat pengajian tinggi. Kajian ke atas sekolah menengah agama menunjukkan bahawa mereka menawarkan masa kurikulum untuk pengajaran bahasa Arab dan ilmu syariah kepada pengajaran mata pelajaran lain dalam nisbah lebih kurang 60-40. Kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah perlu dikemas-tinggikan lagi untuk mengelakkan kandungan yang tidak sesuai dengan tahap belajar seperti pembelajaran tajwid yang kini. Kelas Fardu Ain, kafah, hendaklah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah supaya tidak perlu lagi diwujudkan sekolah agama tambahan sama ada pada waktu pagi maupun petang, melainkan dengan tujuan untuk memantapkan bacaan atau hafazan Al-Quran dan amali ibadat solat. Dalam usaha untuk menyeragamkan kurikulum semua sekolah agama dan meningkatkan kualiti lepasan sekolah itu, Kementerian Pendidikan telah mewajibkan peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM bagi menggantikan Sijil Tinggi Agama STU atau STA di peringkat akhir persekolahan bagi pelajar yang mengkhususkan dalam aliran pengajaran Islam pada tahun 2000. Dicadangkan supaya sekolah berkonsepkan SMKA dengan sedikit perubahan kurikulum bahasa Arab bermula dari sekolah rendah sehingga ke sekolah menengah, diperluaskan ke semua sekolah agama, kebahasaan, menengah dan elektif pengajaran Islam di peringkat menengah atas. Usaha hendaklah juga dibuat dengan institusi pengajian di Timur Tengah untuk melihat keperluan kurikulum supaya pelajar lulusan SMKA boleh terus belajar di sana tanpa menghadapi masalah bahasa Arab lagi. Dengan ini, kita dapat melahirkan ulama pengajaran Islam yang berkaliber. Isu yang seterusnya adalah berkenaan dengan mencapai kesepaduan ilmu di institusi pengajian tinggi. Walaupun terdapat titik pertemuan pada tahap falsafah dan juga kurikulum, namun ia masih belum dapat menepati maksud penyatuan yang hakiki. Penyatuan yang hakiki dia perlu pada tahap teoretikal, iaitu pada tahap metafizik dan juga epistemologi. Ilmu yang diajar keseluruhannya dia mesti mewujudkan penyepaduan ilmu dan juga nilai-nilai yang diasaskan kepada pandangan sudut agama. Ilmu yang diajar itu perlu supaya ilmu yang diajar itu dia perlu menjurus kepada pengenalan kepada pencipta dan juga pengabdian kepadanya, sehingga usaha untuk mencari ilmu itu difahami sebagai satu ibadat. Ilmu juga dia perlu dilihat dari skop yang lebih luas, iaitu dia merangkumi ilmu akli, iaitu ilmu yang diperolehi, dan juga ilmu nakli, ilmu yang daripada wahyu. Perkara ini dia lebih mudah difahami, lebih mudah diterima oleh masyarakat timur yang masih lagi berpegang kepada agama daripada masyarakat barat yang sudah pun menolak agama seperti yang dilafazkan oleh
salah seorang tokoh falsafah pada ketika itu, iaitu Friedrich Nietzsche, iaitu dia adalah berkenaan dengan God is Dead. Dalam karyanya iaitu bertajuk Das Spake Zarathustra. Okay, so justru itu buku teks yang ditulis itu perlu menghidupkan roh kesatuan ini, dan juga dan begitu juga para guru dalam pengajaran mereka. Usaha untuk menunjukkan ilmu kepada fungsinya sebenarnya dalam konteks mengenali dan juga mengiktiraf pencipta, di samping ia membimbing insan untuk memainkan peranan sebagai khalifah Allah dan juga hambanya yang mempunyai kesepaduan intelek dan juga moral. Dia mestilah harus lebih berhati-hati, lebih lagi dipanjangkan kepada institusi pengajian tinggi iaitu IPT yang berfungsi untuk menyelidik, menjana dan juga menyebarkan ilmu. Ilmu yang dijana dan disebarkan di IPT banyak mempengaruhi ilmu yang diajar di peringkat sekolah. Sekiranya usaha untuk menyepadukan ilmu itu telah berlaku di IPT, maka proses untuk penyepaduan ilmu di sekolah dan akan lebih mudah. Jadi usaha untuk penyepaduan ilmu di IPT adalah lebih bertanggungjawabnya adalah daripada sudut sarjana. Jadi proses penyepaduan ilmu ini wajar dimulakan di IPT bertepatan dengan konklusi daripada falsafah pendidikan negara yang menaungi segala bentuk pendidikan formal dalam negara. Lagi pula, jika penyepaduan ilmu ini telah berlaku di IPT, maka graduan-graduan yang bakal mendidik di sekolah akan lebih faham berkenaan dengan falsafah, dasar dan juga konsep pendidikan ini bagi membolehkan proses penyepaduan ilmu ini dan juga akhlak berjalan dengan lancar. Masalah kesempitan skop kurikulum sekolah menengah agama rakyat. Satu kajian yang dijalankan ke atas kedudukan Sekolah Menengah Agama Rakyat SMAR pada tahun 1997 mendapati bahawa terdapat 192 buah SMAR di seluruh negara dengan enrolment pelajar berjumlah 72,234 orang murid dan 3,570 orang guru. Hanya sebilangan kecil daripada sekolah ini yang mendaftar dengan kedua-dua agensi iaitu Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Negeri, walaupun semuanya berdaftar dengan Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Keadaan SMAR ini berbeza-beza dan di antara masalah yang sering dihadapi ialah kelemahan pentadbiran, kekurangan guru terlatih, gaji guru yang rendah, kekurangan sumber kewangan, mutu pendidikan yang rendah, kurikulum yang pelbagai dan sistem penilaian dan peperiksaan yang berbeza-beza. Kemudahan fizikal amat mendukacitakan iaitu 25% tidak mempunyai perpustakaan, 91.8% tidak mempunyai makmal sains dan 68% tidak mempunyai padang permainan. Sekolah ini pernah ditawarkan menjadi sekolah bantuan kerajaan supaya membolehkan ia menerima bantuan kewangan penuh dari segi gaji pengetua dan guru serta bantuan grant per kapita. Di samping itu, dengan status bantuan penuh, melayakkan sekolah-sekolah ini menerima penempatan guru terlatih oleh Kementerian Pendidikan KP, memperoleh bantuan buku teks dan penilaian dari pensijilan yang selaras. Syarat lain yang perlu dipatuhi ialah pelantikan pengetua oleh Kementerian Pendidikan mengguna pakai kurikulum yang sama dan selaras dengan KP dan tapak sekolah ditukar hak milik dan diserahkan kepada kerajaan atau KP walaupun lembaga pengurus sekolah masih lagi dikekalkan. Bagaimanapun tawaran ini telah ditolak mereka yang mempunyai autoriti ke atas sekolah ini, walaupun 94% daripada 450 guru dan 85.7% daripada pengetua yang ditinjau menyokong cadangan KP ini.
Berdasarkan hasil kajian ini, beberapa perkara perlu ditimbulkan. Pertama, adakah pihak SMAR memberi keutamaan kepada kebajikan pelajar yang diasuhnya memandangkan kekurangan-kekurangan yang mereka miliki, atau adakah isu yang terlibat lebih berupa permainan sentimen? Hal ini ditimbulkan kerana umat Islam sendiri boleh membuat perbandingan di kalangan lepasan sekolah SMAR dengan SMKA dari segi kualiti, infrastruktur, kaliber dan pemikiran. Umat Islam perlu lebih serius dalam menangani kesan daripada dualisme pendidikan yang telah lama menapak dalam masyarakat. Autoriti SMAR harus memikirkan dengan jelas misi perjuangan mereka pada era globalisasi yang lebih mencabar ini. Kita tidak mahu pisang berbuah dua kali. Oleh itu, kita perlu sedar akan kesan dari pelakuan penjajah Inggeris kepada umat Islam pada awal kurun ke-20 sehingga umat Islam tercicir dalam bidang pendidikan kerana tidak mendapat peluang belajar di sekolah Inggeris walaupun diminta oleh ibu bapa Melayu setelah menyedari nilai pelajaran Inggeris itu. Pada waktu itu, penghalang pertama kepada penuntutan ilmu itu adalah kesempitan fahaman umat yang takut ke sekolah yang didirikan oleh pihak misi Kristian dan pemerintah British kerana berfikiran bahawa golongan ini akan mengkristiankan mereka, dan penghambat kedua ialah pihak Inggeris. Mungkin kali ini yang akan menghambat umat Islam adalah umat Islam juga kerana mementingkan politik dan mempunyai prasangka dan prejudis yang begitu dalam terhadap pemerintah lebih daripada kebajikan anak-anak untuk menghadapi cabaran zaman mereka. Memandangkan pelbagai kelemahan yang dihadapi oleh SMAR, kerajaan haruslah mewujudkan satu institusi atau badan untuk memantau kelulusan pembinaan SMAR yang baru supaya masalah dualisme dan kesannya dapat terus dibendung. Hal ini demikian kerana jelas sekali daripada statistik kekurangan makna sains, pelajar SMAR akan kurang memberi perhatian kepada pemikiran dan kegunaan sains. Bermakna, jurusan yang akan mendapat penekanan adalah jurusan sastra dan agama, dan ini akan mengekalkan dualisme yang mencengkam umat Islam. Walaupun kita berasa gembira melihat komitmen umat Islam yang kuat kepada agama sebagaimana dimanifestasikan dengan usaha menubuhkan sekolah-sekolah agama peringkat rendah, tetapi pada waktu yang sama kita juga bimbang dengan perkembangan ini kerana penubuhan sekolah-sekolah ini dilaksanakan tanpa memikirkan perancangan jangka panjang. Kita berpendapat bahawa dana yang kecil-kecilan ini tidak akan mencukupi untuk menghasilkan sekolah yang berkesan, dan khawatir pelajar sekolah kelak akan menjadi mangsa kepada kecantikan perancangan ini. Oleh itu, sebaiknya dana yang ada itu dikumpulkan untuk menjadi lebih besar dan dapat menampung sekolah swasta yang lebih hebat dan terurus daripada yang dibina oleh kerajaan. Untuk era generasi akan datang, tidak cukup sekadar menubuhkan sekolah sebagai amal jariah pengasas, tetapi perlu difikirkan pengisiannya yang dapat mengatasi cabaran yang pelajar mereka akan lalui. Ilmu agama dan sastra sahaja belum mencukupi. Justru itu, kelulusan sekolah seperti ini hendaklah diberi sekiranya pengasas mempunyai bukti bahawa ia boleh menampung perbelanjaan untuk mewujudkan juga sekurang-kurangnya aliran sains di samping aliran agama dan sastra. Kita harap dalam konteks ini KP akan memberi keutamaan kepada kebajikan pelajar dan umat Islam amnya dan bukan mempolitikkan pendidikan yang lazim sangat berlaku di negara ini. Mungkin dengan kejujuran yang ditunjukkan dapatlah meyakinkan pihak berkenaan keperluan SMAR menjadi sekolah bantuan penuh. Usaha-usaha KP menyepadukan kurikulum dan meningkatkan pelajaran pendidikan Islam di semua peringkat persekolahan perlu dimaklumkan kepada umum supaya kefahaman mereka terhadap pendidikan Islam tidak sempit. Bukankah kewujudan surau di sekolah-sekolah kebanggaan hari ini
dan peruntukan baginya untuk sekolah yang akan dibina menjadi satu bukti tentang usaha mensepadukan duniawi dan ukhrawi dalam sistem pendidikan kebangsaan. Ini diikuti pula dengan program-program ibadah di sekolah. Kita fikir ruang untuk penghayatan agama memang wujud di sekolah kebangsaan, namun kita tidak boleh harapkan sekolah untuk mengambil alih sepenuhnya tugas ibu bapa mendidik anak. Masalah disiplin dan gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat hari ini tidak boleh dipersalahkan oleh pihak sekolah saja, kerana terdapat banyak faktor penyebab lain, khususnya kelonggaran sistem kekeluargaan. Untuk cabaran masa depan pelajar dalam aliran pengajian agama, sistem pendidikan Islam agama sedang berhadapan dengan beberapa cabaran dalam alaf baru ini. Pertama, pelajar selepasan sistem pendidikan agama yang khusus kepada pengajian Islam kini menghadapi masalah untuk memasuki institusi pengajian tinggi. Masalah yang mereka hadapi terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah tempat yang terhad. Yang kedua ialah kurangnya bidang-bidang pengajian Islam dan bidang-bidang yang bersangkutan dengannya. Yang ketiga ialah mata pelajaran bahasa Arab syariah dan usul yang mereka ambil di peringkat STPM tidak dikiraf oleh PT untuk masuki bidang-bidang lain selain daripada pengajian Islam dan bersangkutan dengannya. Keterbatasan tempat di IPT dapat disimpulkan dari statistik berikut. Pada sidang akademik di tahun 1998 atau 1999, hanya 11.3% tempat terdapat daripada 12 IPT bagi 12 calon yang lulus STPM aliran agama. Dan pada sidang 199 atau 2000, hanya 1488 tempat. Institusi yang menawarkan tempat pada pelajar lulusan aliran agama di peringkat tinggi terbatas pada Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Mereka tidak dapat memasuki bidang lain kerana subjek yang mereka ambil tidak diiktiraf sebagai kelayakan bidang tersebut. Ini bermakna bakinya tidak dapat melanjutkan pengajian ke IPT walaupun keputusan mereka mungkin lebih baik daripada pelajar aliran bukan agama. Justru itu, masa depan pelajar ini dari sudut kerjaya profesional amat membimbangkan. Memandangkan masalah ini, kita dapat memahami kenapa Kementerian Pendidikan telah mula menggabungkan aliran agama di SMKA dengan aliran sains, ekonomi dan teknikal. Selain daripada ingin mencapai kesepaduan ilmu, ia juga bertujuan untuk menjamin supaya pelajar dari sekolah agama masih boleh melanjutkan pengajian di peringkat tinggi dalam bidang pengajian ilmu akli dan kemahiran. Bila difikirkan masalah ini, kita dapat memahami kenapa Kolej Universiti Islam Malaysia akhirnya ditubuhkan pada tahun 2000. Sebenarnya perubahan KUIM adalah sebagai menunaikan janji Kementerian Pendidikan ketika menyeratkan Kolej Islam Malaya sebagai Fakulti Pengajian Islam KM pada tahun 1970 bahawa itu adalah langkah permulaan untuk mendirikan Universiti Islam bersendirian. Dengan tertubuhnya KUIM, lebih banyak tempat dapat disediakan untuk pelajar aliran agama di IPT. Cabaran kedua yang dihadapi oleh sistem pengajian Islam berkaitan dengan permasalahan perpaduan negara dalam sebuah masyarakat majmuk bangsa dan agama. Di satu peringkat kita dapati kerajaan tidak lagi memberi bantuan kepada sekolah menengah Cina Timbas iaitu independen dan cuma bantu sekolah bantuan kerajaan iaitu conforming schools. Tujuannya ialah untuk menggalakkan semua masyarakat Malaysia mengikut sistem pendidikan kebangsaan supaya pelajar dapat disosialisasikan dengan nilai masyarakat Malaysia, dapat berinteraksi dengan kaum lain secara tidak langsung, dapat memupuk persefahaman antara kaum yang boleh membawa kepada perpaduan negara. Dalam konteks sekolah agama, kita dapati ia memanglah eksklusif kepada satu agama dan dalam konteks Malaysia adalah satu kaum. Pada jangka panjang, mungkin perkembangan ini tidak lagi sesuai. Kementerian Pendidikan telah berjaya melahirkan sistem SMKA yang lebih berkualiti daripada sekolah agama kelolaan agensi lain. Ini bermakna sekolah agama boleh diterapkan dalam sistem kebangsaan. Usaha mewujudkan SMKA dan elektif pengajian Islam di sekolah menengah kebangsaan umum juga menunjukkan bahawa pelajar aliran elektif pengajian Islam boleh dibentuk dalam sekolah umum tanpa pengasingan.
Justru itu, penulis mengusulkan Kementerian Pendidikan juga memikirkan langkah jangka panjang untuk mengukar ciri sistem sekolah kebangsaan di peringkat menengah supaya boleh menerima penawaran efektif pengajian Islam. Pada masa yang sama, kita mengusulkan perubahan ciri sistem sekolah kebangsaan di peringkat rendah juga dilakukan supaya boleh menawarkan pengajian bahasa ibunda dan tradisi murid POL semula, khususnya untuk belajar Cina dan India, tanpa memerlukan sekolah spesies seperti sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, walaupun perlembagaan memberi peruntukan ini. Bercakap tentang perpaduan di peringkat kebangsaan, kurikulum kebangsaan perlu memikirkan secara serius untuk menghidupkan mata pelajaran People's Own Language dan pengajian Cina dan Tamil di peringkat menengah atas seperti mana pengajian Melayu sebagai pilihan. Kita berharap kesediaan kita menerima kepelbagaian dalam semangat meraih kekayaan dan bukan sebaliknya adalah bertepatan dengan tuntutan Islam. Kesatuan sistem pendidikan kebangsaan adalah sesuatu yang mendesak bukan sahaja umat Islam tetapi juga bahasa lain di negara ini. Kita tidak dapat bayangkan apakah yang akan terjadi pada sekolah rendah kebangsaan dan kesatuan negara sekiranya pelajar Cina terus-menerus menghadiri SRJK Cina, pelajar India ke SRJK Tamil dan pelajar Melayu pula ke sekolah rendah Islam. Kesimpulan yang dapat saya huraikan di sini berkenaan dengan dualisme adalah dualisme ni adalah satu konsep yang berhubungan dengan kewujudan dua elemen yang berbeza pada satu benda atau perkara. Asal-usul idea ini pada hakikatnya merupakan doktrin falsafah dan metafizik yang lahir dari pemikiran para ahli falsafah barat. Fahaman dualisme ini dia menjadi doktrin falsafah barat bagaimanapun menjadikan ilmu dan agama terpisah serta memberi impak terhadap fahaman dan juga corak keilmuan di negara-negara Muslim. Jasa René Descartes ini memang sangat besar kepada masyarakat barat kerana idea beliau itu telah menimbulkan banyak perubahan dalam masyarakat ketika itu yang banyak dibayangi oleh kuasa dan juga kepercayaan karut gereja Kristen Katolik. Idea René Descartes ini dia mengagungkan akal lebih daripada yang lain, adalah suatu titik permulaan kemenangan akal fikiran ke atas iman pada zaman moden. Selepas idea beliau itu muncul pula tokoh-tokoh pemikir lain dan juga ahli falsafah yang lain yang menyokong, memperkukuhkan, yang memperelokkan dan juga memperkemaskan lagi idenya yang berasaskan kepada penggunaan akal fikiran yang sepenuhnya sebagai sumber pengetahuan. Dan akibatnya satu demi satu kepercayaan gereja Kristen Katolik itu ditolak mentah-mentah oleh masyarakat barat. Pengaruh gereja Kristen Katolik ini secara beransur-ansur telah hilang penguasaannya terhadap masyarakat seperti mana yang kita boleh lihat fenomena itu pada masa ini di Eropah dan juga Amerika Syarikat.